Hai semua, terima kasih kerana masih lagi bersama saya. Baiklah, dalam segmen ini saya nak bawa anda untuk melihat kelebihan melabur di usia muda seperti anda semua. Tak rugi tahu. Yelah, betul lah kata pepatah. Melentur buluh, biarlah daripada rebungnya. Pada usia anda inilah adalah masa yang terbaik untuk mula melabur. Tahukah anda, jika anda mula melabur sekarang, anda mempunyai kelebihan seperti berikut. Tempoh melabur yang panjang, jumlah pelaburan bulanan yang kecil dan boleh disesuaikan dengan kemampuan, menikmati kesan kuasa faedah kompaun untuk tempoh lebih panjang dan ini akan menambah jumlah wang anda dengan lebih pantas. Anda mempunyai fleksibiliti untuk mengatur strategi pelaburan yang sesuai dengan usia, berupaya membina kualiti hidup lebih baik menerusi tabungan yang ada dan bijak mengurus kewangan. Sebagai contoh, katakan anda mula melabur pada usia 20 tahun dalam unit amanah yang memberikan pulangan sebanyak 7% setahun dan anda melabur RM50 setiap bulan selama 40 tahun dan sepanjang tempoh itu tidak pernah mengeluarkan pelaburan dan pulangan yang diterima. Pada usia 60 tahun, anda akan memiliki tabungan berjumlah RM131,241. Wow, banyak kan? Tapi kan, lihat pula jika anda bermula pada umur 25 tahun ataupun 30 tahun. Bezanya besar kan? Jika anda hendak mengetahui jumlah tahun yang anda perlukan untuk menggandakan pelaburan anda pada kadar faedah yang dinyatakan, anda perlu menggunakan Rule of 72. Yang mana anda perlu membahagikan 72 dengan kadar faedah berkenaan. Keputusannya akan menunjukkan jumlah tahun yang diperlukan untuk pelaburan anda berganda. Okey, sebagai contoh, instrumen pelaburan dengan kadar faedah 6% memerlukan 12 tahun untuk berganda. Jadi, bagaimana memilih produk pelaburan yang sesuai dengan profil anda sebagai pelabur dan matlamat yang ingin anda capai? Di negara ini terdapat pelbagai produk pelaburan termasuklah unit amanah dan pasaran saham yang saya sebutkan tadi serta deposit tetap dan bond. Setiap produk berkenaan memberi pulangan dan risiko yang berbeza. Sebagai contoh, pulangan untuk deposit tetap ialah sekitar 2 hingga 4%. Jadi, risiko anda kehilangan pelaburan ialah sangat rendah. Namun sekiranya anda berani mengambil risiko kehilangan modal untuk pulangan tinggi, anda boleh melabur dalam pasaran saham untuk potensi pulangan antara 8 hingga 10% setahun. Okey, sekarang ni jom kita lihat instrumen pelaburan ini secara lebih terperinci. Deposit tetap biasanya ditawarkan oleh bank dengan dividen antara 3 hingga 4%. Ianya berisiko rendah, jadi pulangannya pun juga rendah. Bond pula boleh dibeli di pasaran bond dan memberi pulangan antara 4 hingga 5%. Bond mempunyai risiko sederhana dan pulangannya juga sederhana. Namun, individu jarang sekali melabur dalam bond. Unit amanah pula ditawarkan oleh syarikat pengurusan unit amanah seperti Amanah Saham Nasional Berhad atau ASNB dan biasanya memberi pulangan sederhana antara 5 hingga 8%. Risiko pelaburan dalam unit amanah pula berada antara sederhana dan rendah bergantung pada jenis dan ciri unit amanah yang ditawarkan. Sebelum membuat sebarang keputusan pelaburan, anda juga perlu bertanya kepada diri sendiri. Apakah jenis risiko yang sanggup anda tanggung? Mengambil risiko lebih daripada yang mampu ditanggung akan menyebabkan anda berasa bahawa melabur itu satu perkara yang sukar. Jadi jika anda seorang yang konservatif, lebih sukakan ketenangan dan tidak berminat mengambil cabaran, tahap toleransi anda pada risiko adalah rendah. Produk pelaburan yang sesuai dengan anda ialah simpanan tetap atau unit amanah harga tetap seperti ASB.
Jika anda mempunyai sifat yang seimbang, toleransi risiko anda juga adalah sederhana. Produk pelaburan yang sesuai dengan anda adalah unit amanah harga berubah dan juga bond. Dan jika anda seorang yang agresif, sukakan cabaran dan sanggup mengambil risiko kehilangan wang pelaburan, tahap toleransi anda pada risiko adalah tinggi. Tapi pelaburan yang sesuai dengan anda adalah pasaran saham atau mungkin juga pasaran hadapan. Baiklah, kita semakin hampir sampai ke penghujung modul ini. Saya berharap anda telah bersedia untuk melabur selepas mengetahui kepentingan dan kelebihan melabur. Dan sebelum saya mengundurkan diri, saya ingin kongsikan beberapa tips mudah yang sebaiknya anda ikuti apabila ingin melabur. Perkara pertama yang perlu anda lakukan ialah memperbaiki kedudukan tunai anda dan pastikan ianya positif. Jika boleh, amalkan sikap labur dahulu baru belanja. Ini akan membantu anda melabur secara konsisten. Kedua, tetapkan matlamat pelaburan anda dan pastikan ia merupakan satu matlamat yang tidak mustahil dan mampu direalisasikan. Apabila hendak mula melabur, buat kaji selidik dan pilih pelaburan yang sesuai dengan profil anda sebagai pelabur. Adakah anda pelabur yang konservatif, seimbang atau agresif? Selepas memilih produk dari membina portfolio pelaburan yang sesuai, tetapkan jumlah yang mampu anda laburkan. Jika anda mampu RM50 ataupun RM100, anda boleh bermula dengan jumlah itu. Sentiasa dapatkan maklumat daripada sumber-sumber yang boleh dipercayai seperti prospektus untuk pelaburan dalam pasaran saham dan unit amanah. Mendapatkan nasihat juga daripada penasihat pelaburan atau maklumat umum daripada media massa. Pastikan anda sentiasa memantau pelaburan anda dan sentiasa bersedia untuk membuat perubahan dari semasa ke semasa untuk memastikan anda sentiasa memperoleh pulangan yang positif daripada pelaburan anda. Okey, kita telah pun sampai ke penghujung modul kali ini. Saya ingin nasihatkan kepada anda semua untuk mula melabur ketika masih muda dan jangan menangguh pelaburan, okey? Mulakanlah pelaburan walau dalam jumlah yang kecil dan berikan masa yang panjang untuk pelaburan anda berkembang. Percayalah, mula melabur ketika usia muda akan menjadi antara keputusan yang terbaik yang pernah anda ambil dalam hidup anda. Dan saya percaya satu hari nanti anda akan berterima kasih kepada diri sendiri kerana mula melabur dari muda lagi. Sekian sahaja untuk seminar pelaburan 360 hari bertajuk Asas Pelaburan. Untuk modul-modul seminar pelaburan 360 hari yang lain, sila ke laman web Amanah Saham Nasional Berhad. Terima kasih kerana meluangkan masa bersama kami di Ruang Maya Anda.